Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar sains tingkatan 5A1 dan 5A2. Okay, untuk tahun 2021. So, kita sambung ya untuk bab selepas kamu sudah tahu jenis-jenis mikroorganisma. Okay, ada berapa banyak jenis mikroorganisma? Kita ada 3 jenis mikroorganisma. Okay, 3 ke? 5. Okey, 5 jenis mikroorganisma. Yang pertama, okey, siapa-siapa boleh dapat jawab, Kak? Isham, jawab Isham. Jenis Fungi. mikroorganisma Fungi. fungi. Lagi? Fungi. Alga. Alga. Lagi? Virus. Virus. Lagi? Protozoa. Protozoa. Okey, betul. Lagi? Bacteria. Bakteria. Okey, so ada 5 jenis mikroorganisma dan apa yang dalam tu penting adalah kamu kena tahu dia punya saiz, kaedah nutrisi dia, bagaimana dia makan, okey? Yang itu yang perlu kamu tahu, yang kita belajar minggu lepas, okey? So hari ni kita nak belajar mikroorganisma berfaedah topik 1.2. Okey, sebenarnya dalam kita punya kehidupan seharian, walaupun bakteria, mikroorganisma ada yang tak baik, contohnya coronavirus, okey, tapi ada juga mikroorganisma yang berfaedah kepada kita. Okey, mikroorganisma yang berfaedah kepada kita. Okey, bagaimana dia berfaedah kepada manusia? Okey, kamu tengok buku teks, okey. Buku teks semua pelajar sudah dapat buku teks, okey, muka surat 28. Okey, aplikasi mikroorganisma yang berfaedah. Okey, kamu tengok ada 3 aspek. Aspek yang pertama dalam perindustrian. Okey, dalam perindustrian ada buat dalam minuman Lactobacillus bulgaricus. Ini bentuknya. Okey, ini Lactobacillus yang mana dia buat minuman yogurt, kultur, vitagen, okey. Kemudian barangan kulit. Okey, ini adalah contoh-contohnya. Sebut namanya pun saya dah terbelit lidah. Okey, makanan untuk bentuk buat yeast. Okey, pertanian pula, okey, dalam pencernaan haiwan-haiwan, dalam perut haiwan ada bifidobacteria. Okey, bakteria penitritan. Okey, contohnya Nitrobacter, Nitrosaponus, vaksin. Okey, vaksin ni baiklah untuk badan kita untuk mencegah daripada penyakit yang disebabkan oleh patogen. Okey, rotavirus, salmonella, poliovirus. Okey, perubatan. Okey, lagi ada hormon seperti insulin untuk siapa? Untuk orang sakit kencing manis. Okey, antibiotik seperti penicillin. Okey, itu sahaja yang kamu belajar untuk mikroorganisma berfaedah. Okey, belum lagi habis. Okey, kemudian selain daripada itu, okey, kamu juga ada larutan pembersih ekoenzim. Okey, sebelum itu tuliskan nota, semua orang buka buku nota. Tarikh hari ni apa? Hari ni hari Jumaat. Tulis ya, semua orang tulis. Nanti kalau tak tulis nanti jadi lambat. Hari ni berapa hari bulan Tanya Su? Tanya Su ada ke? Tak ada. 29 hari bulan 1. So, kamu tulis 1.2. Semua orang tulis. Nanti kalau tak, nanti tak siap kerja. Nak tunggu esok. Nak tunggu balik nanti. Tidur. Okay, mikroorganisma berfaedah. Okay, apa cikgu nak tulis? Kamu tulis yang dalam buku teks kamu yang ini. Okay, cikgu nak tulis ke nama-nama ni tak payah. Kau tulis je aplikasi mikroorganisma berfaedah perindustrian. Contoh barang kulit, minuman dengan makanan. Pertanian, pencernaan haiwan, bakteria penitratan. Perubatan, insulin, hormon insulin, antibiotik dan vaksin. Itu sahaja. Okey. Kemudian kita pergi kepada larutan pembersih ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Apa itu ekoenzim? Okey, ekoenzim adalah hasil semula jadi daripada sisa pertanian. Okey, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran yang mana ini dibuat daripada proses penapaian. Ekoenzim ni selalunya kita guna untuk barang-barang untuk pembersih, untuk pencuci. Okey, kalau kamu perasan, okey, larutan pembersih ekoenzim ni dia maksudnya dia daripada organik. Organik ni maksudnya
dia daripada semula jadi. Semula jadi daripada sisa-sisa buah-buahan dan sayur-sayuran dibuat larutan pembersih ekoenzim. Apa beza pula dengan pencuci biasa? Okey, so apa beza dua benda ni? So kita tengok apakah perbezaan. Kalau kamu tengok, okey, selalunya kalau dekat apa ni, shopping mall, okey, bahagian yang pencuci-pencuci, mungkin kamu tak pergilah bahagian situ, mak kamu selalu yang pergi. Okey, kamu tengok nanti kau pergi dah lepas PKP ni, kau tengok dekat Tesco. Apakah contoh larutan pembersih ekoenzim? Lepas tu snap gambar bagi dekat Cikgu Ziana. Boleh? So kemudian bahan pencuci biasa macam Sunlight, macam apa yang botol cuci pinggan Exion. Itu adalah contoh bahan pencuci kimia. Okey, larutan pembersih ekoenzim ni selalu di dalam bentuk botol yang spray ni untuk cuci apa namanya dinding bilik air, nak cuci dapur. Saya selalulah juga guna. Okey, saya selalu guna Mr. Muscle punya. Okey, yang itu adalah larutan pembersih ekoenzim. Saya tak pasti Mr. Muscle tu larutan ekoenzim ke tidak. Okay, kemudian apa beza dua benda ni? Ini yang kamu kena buat nota ke seterusnya. Okay, sebelum itu kamu buat dulu maksud ekoenzim tu apa. Okay, maksud ekoenzim. So, start daripada sini sampailah ke bawah. Hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti buah-buahan, sayur melalui proses penapaian. Kita tengok. Okay, apa beza dia? Cikgu, banyak cikgu nak buat. Tak apa, slow-slow. Kamu tak sempat buat dalam kelas cikgu, kamu boleh buat. Sekejap lagi kamu boleh buat. Pastikan jangan tidur, Hisham. Okey. Kita tengok apakah perbezaan dua ini. Okey. Jenis pencuci. Okey. Ekoenzim dan pencuci kimia. Proses penghasilannya, okey, untuk ekoenzim melalui proses penapaian. Okay, bahan pencuci biasa macam Sunlight tu, Exion tu dibuat daripada bahan kimia. Okay, tindakan terhadap lemak dan gris, siapa yang lebih bagus? So, enzim dalam ekoenzim akan menguraikan lemak dan gris kepada molekul yang kecil. Okay, untuk bahan pencuci, bahan kimia, okay, surfactant. Okay, dalam bahan pencuci mengemulsi. Yang ini dia menguraikan. Yang ini dia akan mengemulsi lemak dan gris kepada buih. Mengemulsi ni maksudnya dia menjadikan lemak dengan gris ni jadi buih. Kalau dalam ekoenzim dia akan uraikan, dia akan pecahkan lemak dan gris tu jadi molekul-molekul yang kecil. So dia tak ada banyak buih lah. Okay, dia tak ada buih. Okay, kemudian larutan ekoenzim, siapa yang mudah digunakan? Okay, tidak perlu disental banyak. Okey, larutan ekoenzim dia tak perlu untuk disental banyak. Sebab apa? Sebab lemak dan gris mudah ditanggalkan. Sebab dia diuraikan tadi, yang kamu sebut tadi, menguraikan. Sebab lemak dan gris tadi sudah diuraikan. Apa diuraikan? Dipecahkan, dah di-removekan. Okey? So, bahan pencuci kimia perlu disental. So, sebab itu kamu kena sental lama-lama. Okey? Saliran tersumbat. Molekul kecil yang dihasilkan oleh enzim tidak akan menyumbatkan saliran. Okey, maksudnya dekat sini pernah tak selalu kan kamu cuci, kamu punya sinki tersumbat. So bahan pencuci kimia akan menyebabkan saliran untuk tersumbat. Tapi ekoenzim dia tidak akan tersumbatkan kamu punya saluran. Sebab apa? Sebab molekul dia dah jadi kecil. Yang tadi cikgu kata tadi dah diuraikan. Okey, dia dah dikompos, diuraikan. Okey, kos untuk ekoenzim ni rendah. Sebab apa? Cara pembuatannya adalah hanya menggunakan sisa apa tadi cikgu kata? Sisa buah-buahan dan sayuran. Okey, tapi bahan pencuci kimia tinggi sebab dia menggunakan bahan kimia. Satu botol bahan kimia pun dah beratus. Okey, penghasilan sisa dia kurang. Okey, sebab tadi dia menghasilkan molekul yang kecil. Okey, kalau untuk bahan pencuci dia punya banyak. Okey, alam sekitar. Untuk larutan pembersih ekoenzim, dia mesra alam. Sebab apa dia mesra alam? Sebab dia biodegradable. Dia boleh diuraikan. Okey, sebab dia dibuat daripada sisa bahan sayuran dan buah-buahan. Okey, tapi bahan pencuci kimia nama pun dibuat daripada bahan kimia. So dia akan mencemarkan alam sekitar. So nanti buat slow-slow untuk jadual ini.
Okey, untuk jadual ini. So, kita tengok kehadiran hari ni. So, kehadiran hari ni kita ada 12 pelajar. Minggu lepas kita ada 13 pelajar. Dah makin kurang dah nampaknya. Okey, Muhammad Fahim ada, Hakimi ada. Okey. So, boleh tak tolong kirakan dekat saya nanti pelajar A1 berapa, pelajar A2 berapa ya? Okey, nanti tolong kirakan saya tanya Su berapa orang pelajar A1? Okey, kemudian boleh cikgu. berapa? 5 orang cikgu. 5. Minggu lepas 5, minggu ni 5. Tak ada peningkatan langsung kelas 5A1 ni. Tak apa, mungkin mereka pergi tengok offline Cikgu Ziana, YouTube Cikgu Ziana kan? Jangan lupa, dah buka je YouTube Cikgu tu, jangan lupa subscribe ya. Wah. Okey. Boleh cikgu. Sempat lagi Cikgu Ziana. Okey, kemudian kita pergi kepada next. Apa bakteria mikroorganisma yang berfaedah? Okey, serum bakteria Lactobacillus. Benda ni cikgu. Yang ini atas sekali yang kalau kamu perasan dia kegunaan dia dalam industri anak ini. Lactobacillus bulgaris. Ini samalah ni. Samalah. Cikgu nak hafal ke bentuk-bentuk ni? Kadang-kadang ni dia keluar juga. Bentuk ini apa kejadahnya? Dibuat daripada apa? Dia nak buat apa? Dia nak guna apa? Okey. 5A1 6 orang lah Ganesh kata. Oh, betul ada peningkatan seorang. Bagus. So 6 daripada berapa orang Ganesh? Tulis kat situ nanti. 6 per berapa? 5A2 tolong seorang Hisham tuliskan dekat chat. Berapa bilangan pelajar untuk 5A2 hari ni? Okey, serum bakteria Lactobacillus. Itu buat apa bendanya jadah dia? Okey, digunakan untuk merawat air sisa. Okey, dia merawat air sisa dan enak cemar dalam sistem saliran. Okey. Mengapa kita perlu menggunakan serum bakteria Lactobacillus? Okey. Dan bukannya bahan kimia yang biasa untuk menyingkirkan bahan pencemar di dalam sistem saliran. Kadang-kadang tu kita tak tahu tau. Bahan pencemar dekat sistem saliran kita ni ada sebenarnya bahan pencemar. Sebab apa? Daripada sabun tu pun terdiri daripada bahan kimia. Okay, bahan kimia itu akan menyebabkan pencemaran. Okey, dia akan menyebabkan pencemaran. Okey, apa gunanya serum bakteria ni? Serum bakteria ini pun nota kamu buat. Buat cantik-cantik macam ni. Okey, yang pertama menyingkirkan bau busuk. Okey, kemudian membantu pencernaan haiwan ternakan, membuat kompos, membuat kompos, memajukan industri, menghasilkan enzim dan merawat sisa kumbahan. So banyak ya kegunaan dia. Untuk bakteria ni, dia boleh singkirkan bau busuk, rawat sisa kumbahan, buat kompos. Apa buat komposnya? Apa buat baja? Okey, kemudian memajukan industri perikanan. Okey, yang ini buat baja. Okey. Pencernaan haiwan ternakan. Selalunya yang ini dekat dalam perut, sistem pencernaan dia selalunya dekat dalam perut lah. So, kegunaan dia. Okey, kemudian kita pergi kepada praktis formatif 1.2. Yang ini. Jom kita buat sama-sama. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, soalan 1.2. Okey, lepas tinggalkan beberapa ruang. Kalau tadi nota tadi tak siap lagi, tinggalkan beberapa ruang. Kita cuba untuk buat praktis. Tulis ya, sama-sama. Jom kita sama-sama buat. Okey, praktis formatif 1.2. Okey, soalan nombor 1A. Okey, namakan dua contoh mikroorganisma yang berfaedah dalam setiap. So, yang ini kena tengok yang page yang mula-mula tadi yang cikgu tulis tadi. So, perubatan kamu bagi 2. Okey, nombor B. Pertanian pun bagi 2. Okey, kemudian untuk yang C, perindustrian. Okey. Sesiapa dapat jawab untuk soalan ini? Sila buka mic dan jawab. Okey, perubatan. Contoh. Soalan tak payah tulis. Tak payah. Tulis jawapan je. DNA. Cikgu pula yang jawab je. Kau mau jawab untuk cikgu. Penicillium. E. coli.
Penicillium. Terima kasih Syam. Penicillium. Chrysogenum. Cikgu nak dia banyak masa menulis ya. Tak apa. Demi pelajar-pelajar sains yang saya sayangi, saya sanggup untuk buat. Okey, kemudian untuk pertanian, tulislah. Panjanglah cikgu nama je, tak apalah. Nama kamu panjang ada orang kisah. Nama orang panjang kamu kisah. Bakteria. Nama orang lain kamu tak kisah. Okey. So, contohnya lagi Nitrobacter. Okey, dah. Kemudian perindustrian. Okey, yeast. Bifidobacteria SP. Okay, dah. Siap soalan nombor 1. Okay, siap dah. Ya Allah, Cikgu Ziana cepatnya buat. Okey, tak apa. Kita sama-sama buat. Slow-slow buat. Siapa yang tak dapat hari ni cikgu punya tu, buat play balik cikgu punya YouTube. Pause. Boleh pause. Mana tak dapat pause kan? Okey, soalan nombor 2. Okey, nyatakan 2 contoh makanan yang digunakan. So, 2 contoh makanan kalau macam itu, kamu boleh buat dalam bentuk table. Cikgu tak buat table boleh? Boleh. Tak ada masalah. Contohnya kamu kata, kenapa cikgu nak buat table? Sebab cikgu boleh nampak contoh makanan dia apa. Apa mikroorganisma yang kamu gunakan. Okey, so buat nota macam ni, buat jawab latihan. Tak payah jangan salin soalan pun tak apa. Okey, roti. Okey, roti. Apa mikroorganisma yang kamu buat kan? Apa nama mikroorganisma? Yeast. Yeast, pandai. Okey, yeast. Okey, yogurt. Ada? Yang tadi, yang warna merah tadi. Lacto apa tadi tu? Lactobacillus. Ya, lactobacillus. Kamu kan, bila belajar bab ini kan, kamu punya lidah akan jadi berbelit-belit lah. Sebabnya dia punya nama macam nama orang Mexico ada juga. Lactobacillus bulgarensis. Aduh. Okay, next. Soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3. Dia tanya, apakah ekoenzim? Okay, apa tadi ekoenzim? Murali tolong jawab. Ekoenzim. Untuk merawat sisa kumbahan. Bukan, dia kata apa itu ekoenzim. Semula jadi. Ekoenzim. Sisa pertanian. Hasil semula jadi daripada sisa pertanian. Dan sayuran. Ya, sayuran. Ya, buah-buahan. Merupakan hasil, tulis sama-sama dengan saya. So, satu buku je ya, kita guna satu buku. Kita tak payah banyak-banyak buku. Serabut saya tengok kamu banyak-banyak buku. Kadang-kadang tu hilang lah buku itu, buku ini. Ada satu buku dah senang. Simple, okay. Daripada sisa pertanian. Seperti sisa buahan atau sisa sayuran. Okey, so ekoenzim merupakan hasil semula jadi. Okey, hasil semula jadi daripada sisa pertanian seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini A, baru A. Yang B. Okey, yang B punya dia tanya berikan 2 kegunaan. Okey, apa kegunaan dia? Muradi, merawat Sisa kumbahan. ya, merawat sisa kumbahan. Dan satu lagi dia akan boleh juga untuk membuat larutan. Apa tadi buat apa? Larutan pembersih yang kamu buat. Dia sebagai pembersih bilik air, bersih dapur. Okey, membuat larutan pembersih. Okey, kemudian tengok soalan nombor 4. Dia tanya, rajah 1 menunjukkan sejenis bakteria. Okey, siapa dapat namakan? Apa nama bakteria ni? Cepat. Siapa dapat namakan?
Lactobacillus bulgaricus. Nama macam Mexico je tak? Lactobacillus Bulgaris. Lactobacillus je lah cikgu tulis. Panjang benar namanya. Okay, nombor B. Okay. Cikgu. Ya. Masa exam dia orang tanya macam ni, short form boleh tak? Tak boleh dah. Dalam exam selalunya di dalam paper 1 je. Tak pernah lah lagi keluar dalam paper 2. Tapi kalau paper 2 pun keluar, dia tak ada nama susah-susah macam ini. Kadang-kadang nama keluar paper 2 pun dalam bahagian B. Bahagian B. Tapi sebab selalu sepanjang saya jadi cikgu sains ni kan, tak pernah lagi dia tanya nama mikroorganisma, tak pernah lagi dia tanya. Dia selalu tanya kegunaan yang berfaedah. Okey? Sebab kalau untuk pengetahuan kamu, sains ni untuk pelajar-pelajar yang minimum saja. Yang paling minimum. Dia boleh minimum saja. Dia tak boleh, kalau dia pernah namakan tu dah nama dia advance dah. Okey, sebab nama dia macam nama Mexico. Okey, berikan 3 kegunaan bagi serum yang dihasilkan menggunakan bakteria. Okey, tolong siapa-siapa dapat jawab. Menyingkirkan apa tadi? Yang ada 6 tadi. Bau busuk. Ya, menyingkirkan bau busuk. Buat kompos, baja kompos. Baja pokok. Baja kompos cikgu. Membantu pencernaan. Siapa tu Pavitran kan? Ruben cikgu. Ruben. Pelajar kamu ada 15 ke ada 13? 12. Oh, sikit aja 12. So, Ruben hari ni berapa orang datang Ruben? 6/12 cikgu. 6/12. 6/12. Satu meningkat. Satu meningkat. So, harapnya minggu depan bolehlah 12/12. Ya tak? So, dia nak 3. Dia nak 3. Satu lagi. Yang singkat dah. Menghasilkan enzim. So, pelajar 5A2 ada berapa ni semua ni? So, ada berapa? 5A2. 6 je. Apa nanti koma? 6/20 pula tu. Aduh, 6/20. Rasa macam 14 lagi tu mana dah pergi je tak? Tak apalah. Dia mungkin dia tengah YouTube saya. Okey. Dah habis yang tadi tu. Kita masuk yang subtopik yang last sekali. Dah habis tak? Dah dah. Okey. Kejap je kan? 20 minit cikgu dah habiskan 1.2. Okey, 1.3. Pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okay, selain daripada mikroorganisma ni ya, bagi faedah kepada kita, okay, dia juga wujud sebagai mikroorganisma yang berbahaya, yang mana kita kenali dia sebagai patogen. Okay, apa tu patogen? Patogen adalah yang menyebabkan penyakit, yang menyebabkan kita penyakit. So, oleh sebab itu, kita nak elakkan daripada penyakit, sebab itu kita kena berjaga-jaga. Berjaga-jaga macam mana? Maksudnya beringat sebelum terkena. Apa maksudnya ya? Beringat sebelum terkena. Apa maksudnya? Siapa boleh explain kat saya? Beringat sebelum terkena. Syam, apa maksud Syam? Beringat sebelum terkena. Sebelum kamu kena penyakit, baiklah kamu apa? Bertindak. Bukan bertindak. Lindungi. Mengelakkan. Dulu. So macam mana kamu nak melindungi diri kamu dulu? Daripada kecil kamu dah dapat. Kamu disuntik vaksin. Daripada kecil kamu dah disuntik vaksin untuk mengelakkan badan kamu daripada terkena penyakit. Sebab itu, mengelak sebelum terkena ataupun mencegah lebih baik daripada merawat. Ini yang dikata. Mencegah lebih baik daripada merawat. Kalau dah terkena penyakit susah kau nak rawat. Contohnya kau terkena dah COVID. Kau tak rawat diri, kau tak kena buat protection. Sekarang ni belum lagi ada lah vaksin dia. Saya bagi contoh lah. Batuk kering, TB. TB. Kalau kamu tak ambil vaksin dia, kamu confirm lagi mudah untuk terdedah kepada penyakit TB. Okay. So, mencegah lebih baik daripada merawat. Okay, di sini terdapat satu teknik yang mana prosedur kesihatan kita untuk halang patogen ini. So, dalam nota kamu, lupa pula. So, nota kamu yang seterusnya adalah 1.3
pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okay, yang pertama kita nak cakap tentang teknik aseptik. Apa itu teknik aseptik? Okey, yang ini kamu salin. Okey, teknik aseptik, prosedur kesihatan dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen atau menyingkirkan patogen yang sedia ada. Dia nak halang dan terus dia nak singkirkan penyebab penyakit itu daripada badan kamu. Sebab itu kita gunakan ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat. Oleh sebab itu dia kata mencegah ni, kita dapat mencegah daripada dijangkiti oleh patogen lebih baik daripada kita merawat seseorang yang dah dijangkiti oleh patogen tersebut. Okey. So teknik-teknik aseptik, yang ini kamu kena tahu. Tulis. Tulis cantik-cantik macam ni. Yang pertama, sambil saya cakap, sambil tu kamu tulis. Teknik aseptik. Okey, ada 5 kaedah teknik aseptik. Yang pertama, pensterilan. Kedua, pendidihan. Ketiga, penggunaan antiseptik. Ketiga, penggunaan disinfection. Kelima, penggunaan sinaran. Yang mana kita nak singkirkan ataupun kita nak halang daripada patogen tersebut daripada menjangkiti manusia. So, kelima-lima ni adalah teknik aseptik. Kita tengok one by one. Okey, yang pertama, kaedah pensterilan. Oh, banyaknya cikgu nak kena tulis. Apa tu cikgu? Tak apa, slow-slow lah. Pensterilan ni apa maksudnya? Pensterilan adalah proses untuk membunuh, menyingkirkan mikroorganisma daripada objek atau persekitaran. Okey, kaedah-kaedahnya selalunya digunakan antaranya adalah haba, autoclave. Okay, autoclave ni adalah kaedah haba. Dia masukkan dalam macam bentuk microwave lah. Lebih kurang dia masukkan alat-alat yang dah digunakan. Apa-apa alat dekat klinik dan kat hospital dia kena mesti disteriliskan. Dia mesti dinyah kumankan balik. Okey. Contohnya, kaedah pensterilan ni haba, autoclave. Dia macam bentuk microwave lah. Masuk kat sini dia akan proses lah benda tu daripada steriliskan daripada kena mikroorganisma. Okey, bahan kimia. Contohnya sabun. Sebab itu, kamu disarankan masa musim COVID ni, kamu cuci tangan guna sabun. Okey, cuci tangan guna sabun lebih baik. Okey, lebih bersih. Okey. Kemudian antara kamu guna sinaran. Okey, sinaran contohnya sinaran ultra ungu, UV. Okey, tekanan yang tinggi kita pakai contohnya adalah pressure cooker. Periuk tekanan. Okey, yang ini periuk tekanan ni selalu dalam lab juga. Okey, penapis mikron. Okey, penapis mikron. So ada 5 kaedah pensterilan. Okey. Macam mana cikgu nak buat nota ni cikgu? Kau buatlah macam ini. Satu-satulah teknik aseptik. Lepas tu bawah ini kau buatlah tadi. Apa kaedah pensterilan? Ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Kau senaraikan dekat situ. Okey. Kemudian untuk pendidihan. Okey, kaedah pendidihan ni. Sorry. Sebelum saya masuk pendidihan, saya tengok dulu kaedah pensterilan ni. Okey, kaedah pensterilan ni dia kata bergantung pada jenis mikroorganisma yang dimusnahkan, yang akan dimusnahkan. Okey, contoh. Suhu dalam autoclave ni lebih daripada 130. So, kamu dah belajar kan? Suhu yang terlalu tinggi akan membunuh mikroorganisma dan suhu yang sangat rendah. Betul tak minggu lepas kita dah belajar? So, suhu dalam autoclave ni adalah 130 Celsius lebih daripada 130 Celsius yang mana dia akan membunuh mikroorganisma dan spora. Okey, manakala penapis mikron ni pula digunakan untuk menapis zarah seni dan mikroorganisma daripada cecair. Okey, kemudian kamu jangan risau cikgu panjangnya tak, kamu hanya ambil yang sedikit itu sahaja. Okey. Kemudian pendidihan. Pendidihan ni Cikgu Ziana selalu guna. Saya guna pendidihan ni bila saya nak cleankan botol susu anak saya. Kadang saya nak steriliskan botol susu anak. So bagaimana saya gunakan? So saya pasang air, letakkan dalam periuk, kemudian saya didihkan, dah mendidih, saya rendamkan botol-botol susu anak saya dekat dalam air yang menggelegak, yang air yang mendidih tu.
Okey, pada suhu 100 Celsius lah. Suhu ni tinggilah yang mana dapat membunuh mikroorganisma. Okey, lagi salah kalau dekat dalam makmal untuk jarum suntikan dan peralatan doktor gigi pun guna kaedah pendidihan. Okey, selain daripada itu, kita ada antiseptik. Okey, selalulah kan kamu, cikgu, tangan saya terluka. So, sapulah antiseptik. Kenapa kena guna antiseptik? Selalunya antiseptik ni warna kuning tu. Yang color kuning tu yang mana dia adalah bahan kimia. Okey, bahan kimia yang disapukan pada permukaan kulit. Okey, atau luka untuk mencegah patogen. Okey, setengah antiseptik ini dan povidon dapat membunuh mikroorganisma dan setengah antiseptik seperti proflavin. Okey, proflavin menyekat atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Bila kamu sapu tu kamu rasa sejuk je, ya tak? Kenapa? Sebab dia ada pakai alkohol. Alkohol isopropil. Cikgu, alkohol tak boleh bawa sembahyang. Ini adalah ubat. Tak apa. Kalau yang tak boleh bawa sembahyang, yang tak boleh kamu minum alkohol yang kamu tak minum, itu bila kamu minum. Bila kamu minum, kamu mabuk. Itu yang tak boleh sembahyang. Yang itu yang diharamkan dalam Islam. Okey. Alkohol isopropil. Okey. Sebab itu antiseptik yang kamu sapu dekat tangan kamu tu, kamu rasa dia sangat sejuk je. Contohnya macam ni. Alkohol ni selalu diguna bila? Bila nurse nak suntik kamu. Ingat tak? Nurse nak suntik kamu, dia akan sapu dulu alkohol ni. Sejuk je rasa. Barulah nurse akan cucuk kamu. Cikgu, saya jarum pun saya takut. Apalah, lelaki pun takut. Kemudian adalah disinfection. Apa tu disinfectant? Okay, disinfectant adalah bahan-bahan yang digunakan. Okay, bahan kimia lah. Bahan kimia yang digunakan. Sama juga fungsi dia untuk membunuh mikroorganisma. Sebab itu saya kata yang ini tak payah nak guna. Nak tulis panjang-panjang pun tak apa. Kamu asalkan kamu tahu. Okay, apakah kaedah pensterilize tadi. Okay, pensterilize. Kaedah anti apa tadi? Septik. Allah Akbar. Itu bunyi apa tu? Kaedah teknik aseptik. Antiseptik. Aseptik. Aseptik. Okay. Kemudian, ini adalah contoh-contoh dia lah. Bahan peluntur, klorok, hidrogen peroksida, cecair klorin. Selalunya klorok tu, mak kamu cuci bilik air. Cuci apa lagi? Longkang. Mak kamu selalu guna cecair klorok. Sebab dia nak bunuh mikroorganisma. Selain daripada itu, ini adalah kaedah sinaran. Ini adalah kaedah sinaran X-ray lah. Yang mana kita gunakan untuk membunuh mikroorganisma. Sinaran ini akan menembusi terus ke dalam sel kulit. Selalunya lah kan. Mikroorganisma yang sinaran ni kita guna untuk X-ray badan. Selain daripada itu pun kita boleh dapat bunuh mikroorganisma. Selalunya kita guna untuk bunuh mikroorganisma di dalam bilik bedah. Sinaran radioaktif. Kita pernah belajar kan tahun lepas. Radioaktif ni sangat berbahaya. Kemudian selain daripada itu, kaedah aseptik adalah antibiotik. Apa tu antibiotik? Antibiotik digunakan untuk merawat disebabkan virus ke bakteria? Disebabkan bakteria. Bakteria sayang, disebabkan oleh bakteria. Sebab itu doktor kata makan antibiotik pakai sampai habis. Sebab apa? Kamu tak nak bakteria tersebut dia kembali balik. Apakah kerintangan antibiotik? Ya, berlaku hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Dengar lah? Ya, cikgu. Saya ingat ada masalah. Rebecca John tu siapa tu? Rebecca John siapa? Perkenalkan diri, siapa tu? Muncin. Hai Muncin. Masuk penggelas Cikgu Ziana. Minggu lepas Muncin masuk ke tidak Muncin? Macam tak masuk je. Tak masuk tapi ada tengok video. Ada tengok video YouTube Cikgu Ziana? Ada cikgu. Ada. Dah subscribe belum? Tak langsung kan.
Okey, tak apa, tak apa. Main je. Okey, belajar betul-betul Muncin. Okey, yang ini pula eksperimen. Okey, eksperimen yang nak kita buat nanti. Cikgu sekarang kita tak boleh buat. Boleh? Kamu nak buat tak? So nanti, okey, contohnya cikgu saya teringin. Saya dah lama cikgu tak buat eksperimen. Saya macam rindu sangat eksperimen. Boleh? Nanti kamu ambil satu bekas. Okey, ambil satu bekas. Lepas tu, kamu isikan, apa namanya, agar-agar. Tahu ke agar-agar? Okey, kemudian kamu letakkan apa bakteria, apakah mikroorganisma kamu nak guna? Contohnya kamu nak letakkan Vitagen. Okey, kamu letakkan Vitagen, kemudian kan pernah dapat antibiotik kan? Mesti ada yang tak habis kan? Kau ambil satu ketul antibiotik masuk kat dalam tu. So nanti satu lagi bekas jangan letak antibiotik. Nanti apa kamu akan nampak? Okey, nanti kamu akan nampak, okey, dalam satu bekas tersebut, okey, ini adalah kamu punya bakteria. So nanti saya buka ke lain lah. So yang ada penicillin, dia punya luas kawasan jernih adalah lagi besar berbanding dengan yang tak ada penicillin. Yang tak ada penicillin, so dia punya luas kawasan jernih dia akan kecil saja. Yang ini ada penicillin. Apa itu penicillin? Penicillin itu adalah antibiotik lah. So, yang ada antibiotik, yang ini tak ada penicillin. So, ini tak ada penicillin. Yang ini ada penicillin. So, dia akan mencegah, dia akan bunuh. So, bakteria yang tumbuh dekat sini. Sebab itu, dia punya luas kawasan jernih lebih luas. So, apa hipotesis kamu boleh buat? Semakin tinggi kepekatan antibiotik, semakin rendah pertumbuhan bakteria. Pertumbuhan bakteria ni ditunjuk melalui apa? Ditunjuk melalui luas kawasan jernih. Kalau luas kawasan jernih lagi luas, maksudnya pertumbuhan bakteria akanlah semakin rendah. Okey, so nanti kita akan buat. Kalau kamu nak try buat pun tak ada masalah. Okey, no problemo. Buat je. Okey. Macam ini contohnya. Cikgu, tunggu cikgu lah. Boleh, tapi pastikan, okey, kalau rajin, okey, nanti dalam buku satu lagi, kan cikgu kata ada satu lagi buku untuk amali. Dah kita tak pakai kertas macam tahun lepas ya. Kita pakai buku, kamu tulis eksperimen ini. Okey, kemudian untuk bahagian prosedur, kamu tukar kepada ayat pasif. Tukar je. Cikgu, macam mana dengan keputusan ni cikgu? Keputusan ni biarkan. Nanti bila kita datang sekolah, kita buat eksperimen, kita terus saja buat. Cikgu, soalan cikgu pun sama. Biarkan saja. Biarkan buat soalan tapi biarkan jawapan dia. Okey, nanti kita feel saja senang ke tak. So nanti tak payahlah kerja banyak-banyak. Okey, kemudian ini adalah kaedah rawatan penyakit berjangkit. Okey, apa contoh penyakit berjangkit? Contohnya pneumonia. Siapa tahu pneumonia tu apa? Ganesh, apa pneumonia, Ganesh? Batuk apa? Batuk kering, Ganesh. Batuk kering ya. Batuk kering ni bila kamu x-ray kamu punya badan ni, tengok ni. X-ray ni dia ada putih-putih ni banyak. Kamu nampak kat paru ni ada putih-putih. Kamu tak nampak? Okey, tak nampak, dia ambil yang gambar yang clear kot. Okey, yang ini disebabkan oleh Streptococcus pneumonia, bakteria ni ya. So macam mana kamu nak rawat dia? Kamu pakai antibiotik nak bunuh bakteria. Okay, so good. Muncin, pneumonia is infection that inflame the air sac in one or both lungs. So dia menyebabkan paru. Okay, kamu punya lung. So sac kamu may fill with the fluid. So kamu punya salur pernafasan akan dipenuhi dengan cecair. Thank you Muncin. Dan menyebabkan batuk. Okay, dia akan menyebabkan batuk. Okay, yang itu yang kamu selalu batuk. So kalau batuk selalu, kerap sangat batuk, so pergi x-ray. Mana tahu ada Streptococcus pneumonia? Okay. Kemudian athlete foot. Okay, disebabkan yang ini kalau kamu nampak dia macam ada rensa-rensa selalunya dekat kaki orang atlet. Okay. So dirawat dengan antifungal. Okay, clotrimazole. Okay, kemudian kayap. Siapa ada kayap? Siapa ada kayap? Kau tak kayap? Dia macam kurap lah. Dia lebih kurang kurap lah. Okey, yang mana ni disebabkan oleh
virus yang namanya Varicella zoster. Okay, yang mana dirawat dengan antiviral. Contohnya acyclovir. Okay, yang ini kamu boleh scan QR code ni untuk dapatkan medium dalam bahasa Inggeris. Okay, saya nak tengok berapa bilangan pelajar. Okay, bilangan pelajar ada 14 pelajar. So, kalau 6 daripada 5A1 maksudnya 14 tolak 6, 8. So, 8 pelajar daripada 5A2. Tahniah 5A2. Ada peningkatan daripada minggu lepas. Okay. So, pergi kepada praktis formatif. Okay, last. Praktis formatif. Okay. Jom kita buat sama-sama. Tulis praktis formatif. So, praktis formatif 1.3. Cikgu nak tanya soalan ke? Tak payah. Okey, 5 contoh teknik aseptik. Okey, siapa-siapa boleh jawab? Tolong. Pertama. Muncin. Siapa? Pensterilan. Lagi? Pendidihan. Okey, sekali lagi. Penggunaan antiseptik. Lagi? Penggunaan Disinfektan. Satu lagi, last. Penggunaan sinaran juga. Sinaran. Last sekali adalah sinaran. Okey, dah. Siap. Okey, nombor 2. Bagaimana teknik aseptik ni dihubung kait dengan ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat? Macam mana kamu nak gunakan? So, untuk soalan nombor 2, saya guna pen yang warna lain. Saya guna pen warna merah. Okey, so teknik aseptik. Okey, untuk apa? Untuk melindungi pesakit yang macam kamu cakap tadilah. Baik kita lindung daripada pesakit, daripada jangkitan sebelum lagi terkena. Okey, jangkitan dengan menyingkirkan, cikgu panjangnya ayat, biasalah, patogen yang sedia ada atau, tulis ya, berhampiran sebelum seseorang dijangkiti oleh penyakit. Dah, siap. Okey. So, itulah maksudnya mencegah lebih baik daripada merawat. Okey, next. Apa yang dimaksud dengan pensterilan? Siapa-siapa boleh jawab? Pensterilan? Proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisme. Okey, proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma. Proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma. Okey. So, daripada objek atau persekitaran. Okey. A. Dah. B. Macam mana pensterilan dapat dilakukan? Dia guna apa? Haba lah. Ya, haba. Okey, so dia gunakan haba. Salah. Guna haba, bahan kimia, sinaran. Okay. Next, soalan nombor 4. Soalan nombor 4, ada C pula. Mengapa penggunaan autoclave adalah lebih berkesan? Okay, kenapa autoclave lebih berkesan? Sebab apa? Sebab autoclave tadi diguna suhu berapa? Suhu autoclave berapa? 100 lah. Ya, lagi tinggi kan? Suhu autoclave 121 hingga 132, yang mana dia dapat membunuh mikroorganisma.
Mikro. Kalau 121 hingga 132, dua-dua ni, okey, dia dapat membunuh mikroorganisma dan spora. Tapi kalau pendidihan 100 Celsius je kan? 100 Celsius dia hanya boleh bunuh mikroorganisma je. Spora dia tak dapat nak bunuh. Okey, kalau pendidihan kamu tambah lagi, kalau pendidihan 100 Celsius hanya bunuh mikroorganisma, bukan spora. Patutnya spora pun kena bunuh sekali. Okey, nombor 4. Nyatakan persamaan dan perbezaan antiseptik dengan disinfektan. Sesiapa dapat jawab? Persamaan dan perbezaan antiseptik dan disinfektan. So, kamu tulis persamaan. So, persamaannya digunakan dua-dua sama kan? Digunakan untuk membunuh patogen. Mikroorganisma, penyakit, patogen. Okey, apa perbezaan dia? Perbezaan dia, antiseptik sapu kat mana? Pada kulit. Pada kulit. Sapu di kulit. Tapi disinfektan bertemukan hidung. Tidak sesuai disapu dekat kulit. Dia sapu kat mana tadi? Kalau dia letak dekat tandas atau kolam renang. So dia tak sesuai lah disinfektan. Okey, soalan nombor 5. Okey, soalan 55, nyatakan contoh sinaran mengayon yang digunakan dalam antiseptik. So kaedah mengayon tadi ada sinar UV, ultra umum, sinar X-ray ataupun gamma. Okey, nyatakan jenis bahan yang digunakan untuk merawat. Okey, athlete foot kita gunakan apa? Kalau kaki dia merengsa tu, kita pakai apa? Fungal. Pneumonia kita pakai apa? Cepat, antibiotik. Kayak Antiviral. Ya, antiviral. Laju je. Okey, terima kasih. Okey, dah siap. Dah hampir dah weh. Kita punya bab mikroorganisma sekejap kan? Okey, so tengok kepada praktis sumatif. Okey, yang ini boleh buat sendiri ke cikgu nak buatkan sama-sama? Kamu boleh buat sendiri kat sini. Buat sendiri. Okey, kita buat sendiri. Okey, sambil-sambil tu saya tunjuk sikit. Okey, hipotesis. Cikgu dah cakap tadi hipotesis dah ada dalam tadi eksperimen. Semakin luas kawasan jernih, semakin rendah kepekatan antibiotik. Atau semakin rendah kepekatan antibiotik, semakin besar luas kawasan jernih. Okey, pemboleh ubah yang dimalahkan jenis bakteria. Manipulasi. Manipulasi apa yang kamu ubah? Kamu gunakan kepekatan antibiotik yang berlainan. Satu kepekatan yang tinggi, satu kepekatan yang rendah. Apa kesan antibiotik? Antibiotik untuk apa? Bunuh apa? Bakteria. Bakteria. Okey. Ya, betul. Okey. Kelaskan dia kata mempunyai dinding sel dan membran sel. Yang mana ada dinding sel dan membran sel? P. Cepat-cepat. Q. R. T. Ya. Yang tidak mempunyai membran dan S. S saja yang tak ada. Okay. Tidak mempunyai dinding sel. So, adalah S. Okay. So, ini jawapan nombor 1. Ini jawapan nombor 2. Senangnya cikgu. Okay. Namakan kumpulan mikroorganisma. Okay. Namakan kumpulan mikroorganisma tidak mempunyai dinding sel dan membran. Tadilah virus lah. Sebab virus ni tengok nampak ni. Bentuk macam ini. Memang dia tak ada dinding sel dan membran. So, namakan adalah virus. Namakan mikroorganisma P. Okey, P tu agak-agaknya
apa? Bentuk bulat-bulat macam spora tu. Itu apa? Mula dengan Y. Yeast. Yeast. Okay. Yeast ni guna tak untuk kita punya kehidupan? Ya, nak buat apa? Buat roti. Dia boleh menyebabkan penyakit ke yeast ni? Tak, dia tidak menyebabkan penyakit. Dah siap. Okay, soalan nombor 3. Nyatakan pemerhatian. So, kamu nampak lah. So, pemerhatian ni apa yang kamu nampak? Kamu cakap lah. Pada suhu yang terlalu tinggi, 77, dan suhu yang rendah, 7 Celsius, hanya sedikit keruh untuk bubur nutrien. Manakala pada suhu 37 Celsius, keadaan bubur nutrien keruh. Ataupun kamu nak salah satu pun boleh. Kamu nak cakap yang terlalu tinggi dengan terlalu rendah tadi, sedikit keruh. Itu sahaja. Okay. Tapi, dekat sini kamu jangan terpedaya. Sebab dia kata, dia mention dia nak 37 Celsius sahaja. So, kalau 37 Celsius, kamu cakaplah. Keadaan bubur nutrien selepas 3 hari pada suhu 37 Celsius akan keruh. Okay, kemudian nyatakan hipotesis. So, nyatakan hipotesis. Apa hipotesis kamu boleh buat? So, mana mikroorganisma yang boleh hidup pada suhu 37? Kamu cakaplah suhu 37 Celsius akan membuatkan menghasilkan pertumbuhan bakteria. Siap. Okay, nyatakan manipulasi. Murali, apa pembalik ubah di manipulasi? Yang ini. Ini MV. Suhu. Murali dah tidur. Okay, kemudian untuk bergerak balas ini. Keadaan bubur nutrien. So, ini MV, ini RV. So, kemudian ditanya inferen. Inferen ni apa? Melalui pemerhatian kamu. Pemerhatian kamu kata 37 ni keruh. Kenapa keruh? Sebab ada pertumbuhan bakteria pada suhu 37 Celsius. Kamu cakaplah bubur nutrien keruh suhu 37 kerana suhu optimum atau suhu yang baik untuk pertumbuhan bakteria. Okey, dah siap soalan nombor 3. Yang ini tak payahlah kamu nak buat. Kamu nak buat, cikgu, saya nak juga buat. Boleh? Buat je lah. Kamu buat. Kalau ini, yang ini mana yang akan apa yang kamu perhatikan? So, kat sini kamu perhatikan penghasilan gas karbon dioksida. Mana belon yang akan lagi tinggi? Pada suhu yang berlainan. Pada suhu yang berlainan. Itu sahaja. Okey. Nombor 4 ni tak payah buat pun tak apa. Okey. Yang kamu tahu suhu yang rendah, dia punya belon, dia akan tak adalah besar sangat. Tapi pada suhu 40 dia akan besar. Tapi 50 dia akan kecil. Sebab dah tak ada tindak balas. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. So, pelajar-pelajar semua ngantuk ke? Tak sihat tu. Siapa tak sihat? Saya. Fahim tak sihat. Apa Fahim dengar sahaja. Okey. Okey, Rebecca John. Okey, Rebecca Muncin. Okey, so saya nak, dah siap tadi, saya nak kamu buat apa? Saya nak kamu buat ini. Ini. Okey, kamu punya buku kerja, semua orang ada buku kerja? Semua orang ada buku kerja seminggu saya bagi untuk start daripada aktiviti perbincangan 1.3 muka surat 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, banyak cikgu. Itu sampai habis bab 1 lah. Itulah kesimpulannya. Buat sikit-sikit. Ya, kalau ada masalah, tolong message dengan saya. Saya tak ada masalah pun untuk melayan kamu. Okey, so apa-apa, terima kasih sebab datang ke kelas saya, kelas Cikgu Ziana untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak.
So, kita akan jumpa lagi untuk minggu hadapan. So, untuk minggu hadapan, jangan lupa. Okay, jangan lupa. Okay. Oh, yang ini dia tak ada keluar. Saya punya yang itu ya. So, apa kerja kamu? Buat buku kerja. Okay, buku kerja. Habiskan buku kerja. Page 6 hingga muka surat 6 sampai muka surat 11. Habis silibus bab 1. Okay, terima kasih semua datang. So, kita jumpa lagi. So, tadi sekali lagi saya nak tahu penghadiran tadi berapa? 6 pelajar daripada kelas 5A1. Betul ke? Cikgu 7. 7 pula. Hamizan masuk cikgu. Okay, how Hamizan masuk? So, 7 per 12. 5A1. So, 5A2 baki berapa tadi? 8 eh? 8. Sekarang jadi 7. 8 tadi jadi 7. Tadi sekarang jadi 7. 8 tambah 7, 15. Oh, okey. So, terima kasih datang. Okey, kita jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum dan selamat tidur. Okay. Okey, bye. Thank you.